Testing, testing. Testing, testing. Okey, baik guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua yang ada hadirin dan hadirat sekalian? Semoga semua ada dalam keadaan yang baik-baik dan sihat sejahtera belaka. Guys, sebelum kita mulakan, boleh tolong saya untuk komen sikit audio dengan visual kita malam ni adakah dalam keadaan yang baik? Alright. Okay, good. Boleh kita teruskan? Atau kita nak tunggu seminit lagi kawan-kawan? Yang lain masuk. Mesti korang tak tahu nak jawab kan? Okay, tak apa. Sebelum tu saya nak tanya siapa yang dalam ni pertama kali join webinar yang dianjurkan oleh FLH? Siapa yang pertama kali join ataupun mudah cerita siapa yang pertama kali tengok muka botak ni? Zulfadli baru first time join. Okay, selain Zulfadli ada siapa lagi yang baru join? Yang baru first time tengok? Okay, lagi? Ramai juga RS Factory, Osman, Musali, saya first time tengok muka tu selalu. Oh, first time join webinar. Danish first time. Afdal first time dalam Google Meet. Selalu Telegram kan? Ain Farha first time. Biasa dalam FIT. Okay. Alright, okay baik. Terima kasih buat yang mengomen. Okay, so untuk yang first time, saya ambil 3 minit untuk perkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Kamel Azwad atau dalam industri trading lebih dikenali dengan nama Mr. Flaha. So, malam ni saya nak cerita tentang satu topik. Okay, satu topik yang telah perangkap kita, yang telah membuatkan kita pening kepala sehingga bagi kesan kepada confidence level kita dalam membaca market. Okay, kita nak bincang tentang keadaan market yang membuatkan kita rasa macam kenapa minggu ni aku rasa macam aku lost Ada tak sesiapa yang ada masalah macam tu? Ada tak sesiapa yang ada masalah minggu ni memang ramai yang stres dengan goal? Cuba mengaku sekejap. Kita nak tengok. Kalau tak ada, kita batalkan seminar ni. Sebab dah semua tak ada masalah kan? Jadi kalau tak ada, kita boleh batalkan. Tapi kalau ada, kita teruskan. Jadi saya nak tengok dulu, ada tak yang menghadapi masalah yang mana bermula daripada minggu ni ataupun hari Selasa, Rabu, secara spesifiknya hari Rabu lah, yang stres dengan goal. Aku buy dia sell, aku buy dia sell, aku buy dia sell. Ada tak? Okay, Nurul Ramli, saya, Ain. Hari ni saya lost, Kama, ya, enjoy saya, Mira tulus. Ada tapi tak nak ngaku. Zulfadli, saya sangat stres sampai rasa nak give up. Hampir MC, Amirul, saya baru tengok chat dah MC, tak ada masa trade minggu ni. Okay. So, you all agree the fact that minggu ni adalah minggu yang agak orang kata pening kepala sikit lah. Setuju ke? Ataupun you all rasa sama je, profit je? Agree? Setuju? Minggu lepas lah, katalah kita ambil perbandingan dengan minggu lepas. Dengan minggu lepas cantik je, kita entry profit, entry profit, entry profit. Minggu ni je guys, tiba-tiba. Kenapa jadi macam tu? Minggu ni buy semua tak kena. Elok kita sell, dia pacak pula. Elok kita buy, dia jumnam pula. So mana, apa dia nak buat ni? Okay. So benda tu, bila kita tak faham, waktu tu lah kita akan mula kata, mula ni teknik aku ni tak bagus. Mulalah aku belajar supply and demand ni tak boleh lah, pecah.
Mulalah kita akan skeptikal dengan ilmu yang kita ada. Tapi sebenarnya bukan salah ilmu tu guys. Ilmu tu tak salah. Yang salah adalah kita yang tak faham apa yang chart buat. So malam ni kita nak cerita. Okay, kita nak cerita apa yang kita patut faham. Kenapa ada moment kita entry cantik je profit. Ada moment kita akan terbabas. Kalau kita tak faham ideologi ni, itu yang kita akan ada ups and downs dalam trading. Antara reason kenapa kita tak konsisten dalam profit. Boleh? Boleh terima kita punya topik malam ni? Ataupun korang rasa topik ni boring? Nak topik yang lebih mencabar? Saya main bantai je ni topik ni. Tapi saya rasa topik ni penting. Penting untuk apa? Untuk kita tahu kenapa kadang-kadang kita kalau win kau-kau. Kalau kita loss, kita jadi hilang arah dengan market. So kita kena kupaskan benda ni supaya benda tu masuk dalam kepala kita supaya kita tahu in future apa kita nak buat. What is our plan? Macam tu. Boleh? Kelas nanti boleh ke tuan share setting? Boleh. Saya boleh share setting Fibo. Tak ada masalah. Okay. So kita go for that Okay, baik. Jadi kita mulakan. Semua sekali kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang saya kongsikan malam ni masuk tepat ke dalam hati tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang dan kakak-kakak sekalian. Sebab saya assume saya paling muda lah dalam audience ni. Okay, boleh ke semua? Sebab saya baru lagi guys. Memang saya masih lagi orang kata banyak yang saya nak kena belajar dan muda lah. Saya masih muda lagi lah So kalau you all okay, kita akan teruskan. Okay, baik. First of all, yang ni mapping ni saya tinggalkan dulu. Saya tukar kepada broker lain. Kita pakai Forex.com, okay? Untuk kita punya kupasan malam ni. Alright? Okay, first of all, saya nak buat satu analogi dulu. Yang mana kita boleh katakan pada minggu lepas, pada minggu lepas, setiap kali price buat pullback, kita buy, price jalan. Pullback, kita buy, price jalan. Pullback, kita buy, price jalan. Sampai ke satu tahap dalam FIT, berapa ramai yang berjaya flip account? Berapa ramai yang berjaya grow daripada account yang kecil sampai ke account yang besar? Tiba-tiba, minggu ni saya perasan, kenapa yang ni terkena? Kenapa korang boleh terkena? Jadi kat situ baru saya tahu, okay, saya terlepas pandang nak cerita tentang satu bab yang kita panggil fasa market. Okay, ada reason kenapa kita terkena dan malam ni kita akan cuba kupaskan reason tu. Okay, so situasi yang terjadi pada minggu lepas, dia berbeza dengan situasi yang terjadi pada minggu ini. Itu adalah yang pertama. Okay, sebelum saya teruskan, saya tutup dulu kamera. Baru saya lebih bebas. Okay. So kita kena faham dalam market, dia ada dua situasi. Yang mana situasi minggu lepas digambarkan dengan bujur yang kurus sikit ni lah. Yang slim sikit ni. Situasi minggu ni digambarkan dengan bujur yang agak membulat sikit. Yang ni. Kan dia bulat sikit kan? Okay. So dua situasi ni ada nama dia. Okay. Yang belah kiri ni kita namakan dia sebagai momentum. Okay. Momentum. Yang belah kanan ni kita namakan dia sebagai, banyaklah nama dia. Dia boleh jadi pullback, dia boleh jadi corrective. Okay. Dia boleh jadi, ini antara nama-nama dia. Jadi sekarang ni lah, setakat ni, by now you all should tahulah jawapan. Kenapa minggu ni rasa macam mencabar sikit? Because gold sedang membuat pullback ataupun fasa korektif. Normally fasa korektif ni dia punya sifat ni dia tak lurus bendul. Korektif ni sifat dia apa? Sifat dia akan ding dong main macam ni. Dia akan buatlah macam-macam mana bentuk dia nak buat pun, sampailah dia dah matang, penurunan ni dah matang, barulah wujudnya satu momentum baru. Dan waktu wujudnya momentum baru, barulah kita akan mula start, best lah trade, asyik profit je, ngam. Sampaikan hari Sabtu Ahad pun kita dah tak suka. Sebab apa? Sebab nak profit je hari Isnin sampai Jumaat. Tiba-tiba dia ulang balik benda yang sama guys. Dia buat balik pullback, kita dah mula kelam kabut balik.
Jadi kita dah mula cari teknik lain. Kita dah mula belajar metod lain. Kita dah mula scroll TikTok cari metod-metod yang lebih padu. Sebenarnya it's not about the method. It's about kita yang tak faham situasi market. Okay, boleh terima tak setakat tu? Ataupun ada sesiapa yang nak keluarkan hujah ke? Manalah tahu kan? Tapi boleh terima tak setakat ni ideologi yang saya cuba nak sampaikan ni? Kenapa kita banyak terkena? Saya ulang sekali lagi, kita terkena bukan sebab metod kita tak bagus guys. Kita terkena sebab kita masuk market dalam keadaan gold sedang buat pullback. Pullback akan memberi kesan kepada ding-dongnya market. Dia akan naik turun sesuka hati dia. Dia bukan satu arah. Jelas kat situ? Jadi jangan rasa down, jangan rasa aku ni tak cukup lagi aku belajar. Tak, sebenarnya you all mungkin dah cukup atau mungkin dah lebih dari cukup. Tapi bila keadaan nak buat pullback dan kita gagal mengesan dia nak buat pullback, itu yang jadi makan diri kita. Okay? Boleh setakat ni? So, the reason kenapa minggu lepas kita boleh buat profit dengan cantik, kenapa minggu ni kita tak berapa perform? Because of this situation. Okay? Kehendak market kita tak boleh control. Minggu lepas senang kita nak buat. Minggu lepas, 2 minggu lepas senang kita nak profit sebab price membuat momentum. Minggu ni price tak buat momentum, dia membuat pullback. Dan kerja kita sebagai trader, kita kena kenal pasti macam mana kita nak tahu price akan start buat pullback. Sampai mana pullback ni nak berakhir. Itu kerja kita sebagai trader. Boleh? Kita kena ada kemahiran untuk identify pullback ni nak buat sampai mana, momentum ni nak habis dekat mana. Itu sebenarnya kerja seorang trader. Dia kena ukur benda-benda ni. Jadi malam ni kita nak tunjukkan pengukuran tu. Okey. Sebab dah tahu kan kenapa mungkin minggu ni ramai yang tercedok. Sebab apa dah tahu? Sekarang ni solution dia. Macam mana kita nak baca market supaya kita tahu naik ni dah habis dah ni. Turun ni dah habis dah ni. Dia akan start naik dan sebagainya. So itulah kita punya agenda kedua malam ni. Okay? Alright. Malam ni saya tak nak lama-lama guys. Sebab kalau boleh kita nak habiskan cepat. So that nanti video recording ni taklah lama sangat. Kalau boleh dalam pukul 11 suku kita habislah Okay, jom kita tengok situasi market terkini. Okay. Okay, saya clearkan semua chart. Okay, saya clearkan semua chart. Okay, first of all, kita tunjukkan dekat H4 tempat yang mungkin you all terkena. Bermula dari sini guys. Okay, bermula dari sini. Keadaan ni bermula pada hari Rabu yang mana satu kejatuhan yang besar terjadi. Selepas kejatuhan yang terbesar ni terjadi, malam tu mungkin ada yang sell. Ada yang sell kat bawah. Sebab apa dia sell? Sebab dia tengok momentum. Satu batang candle H4 turun. Takkan kita nak buy. Mestilah kita sell. Jadi elok-elok je kita sell, price naik. Okay, price naik. So, bila price naik, automatic kita akan kata, oh okay, dia sell tu pull back. Okay, jadi dia akan ready untuk nak terbang lagi lah. Dia akan ready untuk buat macam mana? Dia akan ready untuk buat macam ni. Dalam kepala kita lah dia akan ready untuk buat macam ni. Dia nak terbang lagi ke atas. So apa jadi? Kita pun buy. Kita buy. Bila mana kita buy, dia naiklah coet dalam 30-40 pips. Dia turun balik. Kita dah pening lah. Betul tak? Kita akan pening. Dah turun balik. Kita pun sell lah, carilah sell dengan harapan dia nak turun ke bawah. Tiba-tiba apa jadi daripada petang tadi duduk naik. So sebenarnya apa yang dia nak buat? Apa yang goal ni nak buat sebenarnya? Naik tak kena, buy tak kena, sell tak kena, semua benda tak kena. Kalau tak trade kan tak ada pula duit. Macamlah trade profit selalu. Gurau, itu gurau je. Selingan. Jangan marah. Okay, kita cerita secara serius malam ni. Okay, so itu dia punya cerita dia. Itu adalah masalah yang dihadapi oleh ramai orang. Okay, ramai orang ada masalah tu. Dia tak jelas dengan apa goal nak buat. So sekarang ni kita cerita daripada awal tadi, pada peringkat awal,
kita boleh buat profit because keadaan momentum kuat. Lepas tu kita terkena dekat sini. Okay, so sekarang ni jom kita tengok apa sebenarnya yang tengah terjadi. Jadi saya pergi kepada time frame yang lebih besar, kita pergi kepada time frame daily dan dekat sini saya nak you all tumpukan perhatian. Okay, pada tarikh 10 hari bulan 10, gold telah membuat satu price action. Okay, price action untuk menunjukkan kenaikan, dan kenaikan ni macam biasalah memang kenaikan yang dah dijangka. Selepas tu kenaikan ni disahkan oleh candle pada 16 Oktober. Okay, 16 Oktober candle telah mengesahkan bahawa price akan terus mendaki. Jadi wujudnya satu price action kat situ. So kita ambil satu Fibonacci sebab dah ada price action kan. Kita letakkanlah satu Fibonacci dekat sini. Okay. Ni dia. So price naik approaching Fibonacci zone yang ada dekat sini. Kalau you all tengok betul-betul yang saya tandakan dengan kotak, 2737 hingga 2759 dia buat fulfillment, dan apabila dia buat fulfillment kita memang expect terjadinya junaman ini. Junaman ini bukan something yang kita kena terkejut. Kenapa dia junam? Elok-elok dah naik berhari-hari, berminggu-minggu, kenapa dia junam? Bukan berminggu lah, berhari lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hari. Kenapa dia junam? The reason kenapa dia junam dari sudut pandang mata saya adalah disebabkan oleh price dah sampai ke zone Fibonacci. Ini adalah dari sudut pandang teknikal. Dari sudut pandang fundamental saya tak tahu. Itu bukan bidang kajian saya. Okay? So dari sudut pandang teknikal, price sebenarnya dah buat fulfillment kepada Fibonacci ni. Okay? Fibonacci ni punya zone bermula daripada 2737 sehingga ke 2759. So price dah fulfill the zone dan dia turun. So apabila dia membuat kejatuhan, maka kita expect bermulalah fasa pullback. Okay, boleh dapat setakat tu guys? Bermulalah fasa pullback. Ini expectation kita. Okay, dan kita semua sedia maklum, fasa pullback adalah fasa yang bersifat manipulatif. Maksudnya dia boleh pergi naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Dia tak ada arah yang jelas. Okay, macam mana contoh fasa pullback? Kalau saya bawa pergi chart belakang-belakang sikit, kalau you all tengok dekat sini contoh dekat sini. Contoh, dia naik momentum, lepas tu dia membuat fasa pullback. Waktu dia naik ni, kita sebagai trader sebab kita dah enjoy sangat duk layan buy sebelum tu, apabila dia turun, yang menjadi masalah kita adalah kepala kita akan lock, sentiasa nak mencari buy. Betul ke tak betul? Kepala kita akan lock untuk sentiasa fokus cari buy. Sebab tu kita akan banyak terkena kat sini. Kita buy dia turun, kita buy dia turun, kita buy dia turun. Sampai satu tahap, kita tengok okay, price dah mula nak tukar arah untuk penurunan. Jadi kita pun pergi sell. Kita sell dia naik, kita sell dia naik, kita sell dia naik, kita sell dia naik, kita sell dia naik. Sampai bila nak habis? Betul tak? Betul tak apa saya cakap? Benda ni semua adalah benda yang didesign untuk kenakan kita. Sebab kita tak faham nak baca dia. Kita tak tahu kalau gold ni turun, dia nak turun sampai mana? Kita tak ada kemahiran untuk nak measure benda tu. Faham tak? Kita tak boleh nak tengok dia nak turun sampai mana. Jadi kadang-kadang contoh kalau saya tarik Fibo sekejap ni tak boleh tarik Fibo sekejap. Saya guna price action yang kat atas ni. Okay. Contoh saya tarik Fibo, price masuk ke dalam zone ni. Contoh lah ni contoh. Kita tengok dia dah turun, waktu kita tengok tu dalam kepala kita, dia dah turun macam ni dah ni. Okay. Ada continuation sell lah. Dalam kepala kita sell, jangan buy, sell. Elok kita sell, dia naik pula. Sell lagi, tak mengalah, sell lagi, sampai ke atas ni, sell lagi. Kita pun lega lah, okay, sell dah jalan. Tapi sebenarnya sell ni jalan bukan sebagai sell. Ini adalah pullback. Yang perjalanan sebenar yang ni. Yang ni yang kita tak dapat. Tapi tak payah cerita yang panjang ni lah. Dalam perjalanan kat sini pun kita dah terkena banyak dah. Sampai habis capital kita. Nak depo pun tak boleh. Kena tunggu gaji bulan depan pula. Waktu tunggu gaji bulan depan, price dah kat atas. Apabila price dah kat atas,
kita tengok dah tinggi naik ni, kita pun mulalah dah tinggi takkan nak buy, sell lah, sell lagi. Gaji keluar bulan depan habis mata-mata sell kat sini je guys. Berbaloi ke tak berbaloi? Kita penat tunggu gaji untuk nak depo. Kita tengok buka chart price dekat sini. Ni tak jadi lagi ni. So dalam kepala kita, oh dia akan buat sell ni sebab price dah naik tinggi dah. Kita sell, sebulan punya gaji habis kat sini je cari sell. Ini adalah benda yang selalu menimpa ramai orang. Okay? Dan kenapa situasi ni terjadi? Yang pertama mungkin dia dah didoktrin oleh kawan-kawan dia yang mana bila price tengah high kita akan cari sell. Contoh, okay? Dia tak ada satu ideologi yang mana bila price tengah high, cuba cari buy. Dia tak beranilah, dah benda dah tinggi. Lagi-lagi kalau dia ni all time high. Ini all time high kan? All time high tak waktu ni? Yes, ini dah all time high. So takkan dia nak buy? So dia mesti akan cuba cari sell. Sell, libas pecah atas. Dan lagi teruk, kalau kata dia sell, dia tak close. Dia biar je. Sebab dia tahu mana ada market jalan satu arah. Mesti ada naik dan turun. Tapi malangnya dia tersangkut dekat situasi kat sini. Kalau katalah dia sell kat sini, floating 2,248 pips. Sanggup hold 2,000 pips. Siapa pernah hold lebih daripada 2,000 pips kat sini? Ada tak? Ada tak kawan-kawan yang pernah hold lebih daripada 2,000 pips? Bukan hold biru, hold merah. Jarang lah 2,000 pips nak buat satu account tu tak MC, jarang lah, biasanya MC. Biasanya MC, confirm. Tak adalah kata confirm. Kalau capital 10,000 entry lot 1 sen, kalau 2,000 pips tak MC. Kalau capital $10,000, lot 1 sen, tak MC tu dia. Okay, so tapi kita ni takkanlah lot 0.01, betul tak? Mestilah kita tekan-tekan sikit. Last kita MC dulu. Okay, so kita balik kepada cerita daily kita tadi. Okay, kita balik kepada cerita daily kita. Dekat sini, kalau kita tarik Fibonacci, price dah sampai ke 161. Ini adalah tempat yang mana kita memang expect dia pullback. Okay, selesai kat situ. Bermakna kita tahu goal ni, kalau aku nak buy, aku tak akan buy kat sini. Sebab aku lagi sanggup tunggu dia buat pullback untuk aku buy kat bawah ni. Something like that. Okay. Jadi, tunggu, masuk seller. Okay, seller masuk hari Rabu malam. Ini adalah bukti ataupun tanda pertama bahawa, yes, ini adalah pullback. So, pullback ni adalah pullback H4. Berpotensi. Dia nak buat apa? Dia boleh buat something like this. Dia akan sambung buat pullback. Tapi kita tak boleh decide secara liar macam tu. Kita kena ada evidence. So evidence kita nak dapat kat mana agak-agak? Korang rasa kat mana kita boleh dapat evidence? Macam mana cara kita nak dapatkan evidence bahawa kejatuhan ni akan berlanjutan lagi? Siapa ada jawapan? Boleh komen sikit? Wah, tak ada orang nak komen. Ke korang terpaku dengan saya bercakap? Sebaik kita ada Nazri Bakar. Tarik Fibo Daily ke cikgu? Tak boleh. Fibo Daily kita tak boleh tarik sebab tak ada price action. Kurniawan, break demand H4. Okay, good idea. Boleh guna. Ain tak tahu nak cerita macam mana. Dia macam panjang sangat nak cerita kan. Takkan nak cerita plan dekat chat, betul tak? Jawapan dia senang je. Kita pergi lower time frame. Okay. So, kita pergi kepada lower time frame dan kita tengok secara micro apa sebenarnya yang jadi dekat sini. Jadi, saya bawa you all pergi kepada time frame H4. Okay. Dekat H4, price bagi kita satu maklumat yang mana terbentuknya price action untuk kejatuhan. Okay, buat masa ni lah Buat masa ni terbentuknya satu price action untuk kejatuhan. Jadi kita tahu kita ada ilmu Fibonacci. So kita might as well boleh tarik Fibo. Jadi saya akan cuba tarik Fibo based on H4. So saya dapati inilah zone yang berpotensi untuk gold pergi. Inilah penamat kepada apa? Kepada pullback yang boleh terjadi. Inilah ending dia.
Bermakna kalau kata dia bermain kat sini, dia buatlah macam mana pun, ada potensi untuk gold turun sampai ke sini. Tapi kena ingat, kita tak kata wajib. Okay? Cuma ini high potensi untuk gold sampai ke sini. Berapa pips? Jom kita ukur daripada current market price, 600 pips. Logik tak gold nak pergi 600 pips? Logik je. Cumanya bukanlah malam ni. Malam ni less likely lah, mungkin minggu depan. Tapi kita as a trader, bila kita ada kemahiran untuk baca chart macam ni, at least kita tahu. Okay, kita tahu what to focus and what not to focus. Dalam situasi macam ni, contohlah kalau kata dia ikut plan kita, adakah kita nak buy atau sell? Kita nak fokus mencari buy ataupun sell? Apa pendapat you all? Sell, betul? Kita mesti akan fokus mencari sell. Tapi kenapa market naik? Kenapa kat sini market naik? Kita nak sell, kenapa market naik? Dan kenapa dalam FIT hari ini daripada petang saya dah suruh buy? Sebab ini adalah pullback. Okay? So kita nak tengok pula pullback ni dia nak naik sampai mana? Macam tu. Kalau you all kata ini adalah pullback, maka kita nak kena ukur pula pullback ni nak naik sampai mana supaya kita nak mencari sell. Okay, so kita kena buat apa? Kecilkan lagi time frame. Sebelum kita kecilkan lagi time frame, saya renamekan dulu zone ni. Ini adalah zone Fibo H4. Okay, H4. So jom kita tengok apa keadaan yang jadi dekat sini. Okay, kita pergi kepada M15. Kita cuba tengok. Okay, dekat M15. Ada price action kat sini yang membenarkan untuk kita tarik Fibo, jadi kita tarik satu Fibonacci. Okey, kita dah ada satu maklumat yang lebih jelas. Kita tarik Fibonacci, kita tengok 161 dah membuat breakout. 261 pun dah membuat clear breakout. Jadi next kita boleh target 423 untuk kita menangkap sell untuk menyambung kejatuhan sampai ke zone Fibo 161 dekat bawah ni. Bawah ni. Boleh faham tak guys? Kiranya kita punya fokus lebih kurang macam ni. Boleh tangkap tak ideologi tu setakat ni? InsyaAllah boleh. Boleh So kita tahu whatever yang dia buat semuanya ada measurement. Bukan kita agak-agak kata oh ini ada zone. Zone ni boleh jadi tempat sell. Zone ni boleh jadi tempat kita buy. Zone ni gitu. Zone ni gini. Tak ada. Semua ada measurement. Semua certain. Okay. Cuma kadang-kadang masalah Fibo ni macam mana? Kadang-kadang kita perasan dia tak sampai pun sini. Dia terus reject turun ke bawah. Sebagai contoh kalau saya ambil satu zone kat sini. Okay, saya ambil satu zone kat sini. Kita ni berialah tunggu nak sell kat sini. Tiba-tiba apa market buat, daripada current market price, tiba-tiba dia turun dan dia jatuh. Dah melepas tak dapat nak sell. Tapi tak kisah sebab apa? Sebab sekurang-kurangnya kita tak buy kat atas tu. Boleh faham tak? At least kita tak terperangkap dengan buy. Sebab kita tahu ini adalah pullback dan pullback ni belum lagi tamat. Dia tak habis lagi. Dia akan menyambung kejatuhan. So, bila kita dah pandang gold ni akan membuat kejatuhan, maka whatever yang buying ni mungkin kita akan kurang agresif sikit. Kita tak akan trade, orang kata tekan habis. Kita akan masuk sikit-sikit je. Tapi bila sampai dekat tempat yang kita target untuk nak sell, kat situ kita tekan lebih. Sebab apa? Kita dah trade ikut direction yang sebenar. Persoalan yang ramai orang tak dapat nak buat adalah bila mana dia tak mampu nak baca direction. Dia tak mampu nak measure. Kalau naik ni naik sampai mana? Faham tak guys? Ini yang bukan korang je. 95% trader satu dunia hadapi masalah yang sama. Bukan kita je. Tapi adakah ada penyelesaian untuk semua tu? Mestilah ada. Mana ada benda yang tak boleh diselesaikan. Cuma tinggal mana adakah kita terdedah ke tak dengan ilmu-ilmu. Okay? Cikgu nak setting line merah tu boleh? Boleh. Setting line merah ni 23.6, 38.2 dengan 50.
untuk more PR. Okay. Saya ulang sekali lagi, setting yang bawah ni adalah 23.6, 38.2 dengan 50. Ini dia punya value ni. Untuk merah ni. Tempat-tempat entry. Okay guys, boleh? Setakat ni. Kenapa Mr. Flaha suka tekankan tentang measurement? Because bila kita faham measurement, okay, saya buang sekejap yang ni. Bila kita faham measurement, kita boleh identify kalau price ni tengah turun, dia nak turun sampai mana. Jadi, katalah saya tarik Fibonacci kat sini, okay? Price action yang ada dekat H1 ni. Saya tarik based on ni, okay? Saya tarik based on price action ke atas. Malam tu price turun, turun dan turun. Okay, kita mungkin ada buy peringkat awal. Kenapa kita buy? Sebab kita terpengaruh dengan move belakang ni sebelum tu. Yelah, momentum kan kuat, dia naik kan. Jadi mestilah kita akan keep buying. So bila dia turun, kita buy sekali mati. Kita buy 2 kali mati. Lepas tu kita detach sekejap. Tak boleh ni. Dah 2 kali dah ni mati account. So apa kita buat? Cepat-cepat kita tarik Fibo. Kita dah belajar Fibo pula kebetulan. Cepat-cepat kita tarik Fibo, kita nampak okay ini last zone. Penurunan untuk H1 ini adalah last zone. So you all boleh tengok macam mana bila kita tarik Fibonacci dekat zone 4, 2, 3 ni dia membuat U-turn yang cantik untuk naik ke atas. Okay, dia membuat U-turn yang cantik untuk naik ke atas. Boleh setakat ni? So bila kita ada kemahiran ni, maka kita tak adalah termanggu-manggu lagi dah. Kita tak adalah terkial-kial nak buy kat mana, nak sell kat mana, dia ni nak turun sampai mana, dia ni nak naik sampai mana dan sebagainya. Okay. Itu berkaitan dengan Fibonacci. Okay, now kita pergi balik kepada topik utama kita which is keadaan market. Yang mana sebelum tu saya cakap ini adalah momentum, ini adalah korektif. Maksudnya benda yang bersifat ding dong, dia akan ding dong. Okey. Sekarang ni yang menjadi masalah, satu lagi masalah trader adalah dia tak tahu tau, adakah betul gold ni nak buat ding dong something like this baru dia naik, ataupun gold akan bermain dalam range ni je. Dia akan bermain dalam range ni je untuk dia buat kenaikan. Okey. Kat sini kita kena alert tak ada siapa tahu, especially kita lah di kalangan retail traders, tak ada siapa tahu dia nak buat apa. Tak ada siapa tahu dia nak turun ke bawah ke, confirm ke dia nak turun ke bawah. Sebab kalau kita tengok Fibo H1 tadi, dah settle lah 423, betul tak? Contoh saya tarik macam ni lah. Okay. Kalau kita ambil Fibo H1, dah settle dah 423. Betul ke dia nak turun lagi? Tak ada siapa tahu guys. Tapi macam mana kita boleh nak kesan awal? Ada satu kaedah dalam trading yang dipanggil sebagai chart pattern. Okay, chart pattern. Dalam keadaan sekarang, kita tengok gold membuat corrective mode ataupun pullback mode. Okay, normally chart pattern ni dia apa? Kita panggil dia related, strongly related to corrective move. Okay. Normally, ini based on pemahaman saya, based on pengalaman dan pemahaman saya. So selain daripada kita menggunakan kaedah market structure untuk mencari jawapan ke mana gold nak pergi, kita juga boleh gunakan kaedah chart pattern. Sebab chart pattern ni dia strongly related, sangat berkait rapat dengan corrective move. Jadi kita dah tahu, okay, ini adalah salah satu bentuk corrective move. Jadi ada sahaja potensi yang mana bila dia dah siap pening-pening dia ni, kita akan nampak akhir sekali dia akan membentuk satu bentuk pattern. Dia akan membentuk satu pattern. Dalam situasi ni kita panggil dia wedge. Wedge pattern. Kalau you all Google, you all boleh tengok beberapa jenis bentuk pattern yang ada. Ni. Okay, so dalam situasi yang saya tunjuk tadi, bendanya lebih kurang, sekejap macam ni lah lebih kurang bentuk dia. Ni. Okay, dia lebih kurang macam ni. Kalau kita patah balik kepada chart, macam ni, lebih kurang.
Maksudnya dia nak bagi tahu kita ini adalah tanda-tanda kenaikan yang berpotensi terjadi. Tapi belum confirm lagi. Belum confirm lagi. Sebab apa saya kata belum confirm? Sebab dekat sini macam biasalah dia ada zon-zon yang menghalang dia untuk dia nak naik. Dan kita kena ingat, bila dia buat corrective move, especially corrective move ni terjadi selepas move besar yang terjadi di daily, biasanya corrective move ni akan ambil masa sikit untuk dia nak siap. Boleh dapat tak? Jadi adakah dia akan terus pecah ke atas? Wallahu alam, less likely lah pada mata saya, less likely, sebab saya nampak ada potensi dia akan buat something like this. Okay, ini pandangan liar. Orang kata belum lagi ada benda yang certain sebab goal setakat ni dia terhalang kat sini. Jadi pandangan liar kita plan, okay, berkemungkinan ini adalah antara benda yang dia boleh buat. Dia boleh jadi bentuk macam ni. Bentuk macam ni. Dia boleh jadi bentuk macam ni. Dia buat flag. Dia boleh jadi bentuk macam ni. Dan bila kalau kita lukis mengikut dia punya parallel channel, dia boleh jadi something like this. Destinasi dia akan naik. Dia akan naik. Tapi sebelum dia naik tu, dia akan siapkan dulu dia punya corrective move. Nak kata compress pun bigger time frame punya compression lah kot. Bigger time frame punya compression. Kita tengok nanti. Kita tak nampak lagi benda ni tapi kita membuat jangkaan. Dia tak buat fake out ke cikgu? Saya pun tak tahu dia nak buat fake out ke tak. Kalau kata nak buat fake out mungkin kat time frame kecil lah kot kita boleh tengok. Kat sini saya tak nampak lagi. Okay. So itu adalah dia punya H4 punya view. At least lah, at least. Saya tak kata malam ni kita akan entry sama-sama, kita akan live trade. Saya tak kata macam tu. Tapi yang saya cuba nak sampaikan adalah guys, hati-hati. Because ini adalah fasa korektif. Saya harap dengan adanya webinar malam ni, at least mampu buka mata you all sikit untuk lebih berhati-hati. Okay. Tapi candle selalu gerak ikut pandangan liar. Itulah. Sebab tu nama dia pandangan liar. Kalau pandangan jinak, dia tak ikut kan? Okay. So, nak dapatkan jawapan ni kita tak boleh dapat kat sini guys. Kita kena pergi time frame kecil. Okay, jadi kita patah balik lah. Kita katalah kita pergi kepada H1. Saya try tengok H1 sekejap. Kita tengok Okay, sekarang ni based on H1, price telah membuat satu price action. Okay, kita pergi kepada time frame H1. Saya baru perasan dekat sini ada satu price action membentuk dominan. Jadi might as well kita boleh cuba tarik Fibo. Jadi kita tahu kenaikan ni bakal mencari area ini. Okay, dia bakal mencari 41 hingga ke 45. Dan korang kena alert. Sekiranya zon yang saya tandakan ni, ada satu candle H1 membuat breakout naik ke atas. Sekiranya zon yang saya tanda ni ada satu candle H1 membuat breakout naik ke atas. Okay, dia buat macam ni. Pada candle H1 tak nak candle time frame lain. H1. Dia buat breakout naik ke atas dan close dengan solid break. Maka kita dapat satu maklumat baru yang gold tak pergi ke bawah dah. Dia akan buat apa? Dia akan keep on climbing dan pecahkan atas. Buat another all time high. Boleh dapat tak? Sekali lagi saya ulang Ada satu zon yang saya tandakan dekat sini, saya tandakan dengan zon warna kuning. Kita kena hati-hati guys. Andai saya bagi price line lah supaya korang dapat orang kata mark lah. Kalau kata siapa nak mark dekat dia punya chart ke apa, nak jadikan panduan kan. Ni lebih kurang ni lah. 2738 ke 2739. Andai kata ada satu candle H1 berjaya close melebihi 2739, maka possibilities tinggi untuk gold membuat all time high. Okay, jadi kat sini penentu dia guys. Kat sini penentu dia. Bintang tanya, boleh tahu tak kenapa Mr. Flaha jadikan zone tu benchmark untuk gold naik? Sebab itu adalah kunci.
Itu adalah kunci yang ada dalam market dekat sini. Dia adalah kunci. Dan saya menggunakan price action. Price action tu sebenarnya kunci. Saya menggunakan price action untuk saya decide adakah gold akan buat all time high. Oh tak boleh, dia tak boleh buat all time high lagi. Kalau tak boleh buat all time high, kat mana kita nak buy, kat mana kita nak sell. Okay, so itu adalah kunci bintang. Bermakna kalau dia tinggal shadow saja, bermakna dia akan patah balik ke? Kalau dia tinggal shadow, dia tak break lah. Contoh, dalam situasi sekarang ni. Contoh dia test this area yang saya mark. Kalau dia break ke atas, kita budget dia akan all time high. Tapi kalau dia tak break ke atas dan dia membuat penurunan dan di time frame kecil M15 sebagai contoh, membuat price action sell, maka kita akan tahu. Okay, dia akan sambung turun. That's how we decide. Dalam FIT lah. Ini yang saya share dalam FIT. So kita ada maklumat awal. Apa dia nak buat ni? Boleh dapat tak guys konsep dia? Menggunakan price action, kita ada maklumat awal. Oh okay, gold ni tak boleh nak naik lagi. Dia akan buat kejatuhan balik. Dia akan sambung apa? Dia akan sambung ikut plan asal, iaitu turun sampai ke H4. Entah mana, entah zone H4 tadi. Hilang dah. Lebih kurang area sini lah, lebih kurang. Lebih kurang area sini. Ini tertakluk kepada zone ini sekarang. Kalau zone ini pecah, H1 kena ingat, saya tak nak dia pecah M5. Saya nak dia pecah H1. Kalau H1 pecah, dia akan buat all time high. Dia akan keep on climbing dan dia akan pecahkan resistance kat sini. Waktu tu ramai akan sell kat sini. Dapatlah mungkin dalam 20-30 pips. Lepas tu dia akan pecah ke atas. Yes, cumi cucu network. Sebaiknya setiap setup kita kena tunggu price action. Because kita adalah trader yang menggunakan price action. Tanpa price action, bermakna kita sedang test market. Tak ada price action, sangat risky. Alah, tapi trading kan memang risky pun. Faiz Jumadi, cikgu cuba detailkan sikit macam mana nak tarik Fibo tu cikgu. Macam ni lah dia. Saya detailkan ini ada dominant. Kita tariklah daripada shadow ke shadow. Macam tu. Ini detail dia. Macam tu. Okay, daripada shadow yang breakkan candle sampailah ke shadow paling bawah. Maka kita dapatlah measurement dia. Okay, Danish tanya setting Fibo tu macam mana? Nah, screenshot cepat setting Fibo ni. Ini setting dia. Boleh apply yang sama dekat korang punya MT5 atau MT4. Ini dia punya setting yang saya guna. Tapi saya bukan apa tahu. Cuma kalau you all tahu setting pun tapi tak pandai tarik, dia jadi no point. Betul tak? Sebab setting ni memang didesign untuk tarik menggunakan price action. Kalau you all ambil setting ni tapi contoh you all tarik macam ni. Contoh you all tarik low ke high. Result dia lain. Result dia tak sama. Nak pandai tarik join FIT ke cikgu? Tak ada, FIT tak ajar Fibo. Saya pun guna Fibo cikgu tapi tak pandai baca. Boleh, belum pandai, bukan tak pandai, belum pandai. Lama-lama pandai lah tu. Jadi sekarang kita kena tunggu price action di M15. Yes, kalau kita, dia depends. Okay, dia macam ni tau. Okay, sekarang ni, zone kita sini. Okay, ni zone kita, zone penentu lah. Dia depends, decide. We as trader kena decide. Nak jadi buyer ke nak jadi seller? Ada setengah orang dia pandang gold ni akan naik. Ada setengah orang dia pandang gold ni akan turun. Itu soalan pertama kita. Kita nak jadi seller atau buyer? Okay, yang kedua, kita kena ada plan. Kalau aku nak buy, okay, contoh macam saya kalau saya nak buy, saya akan tunggu dia naik, dia retest, dia akan pecah atas. Kalau saya nak sell, saya akan tunggu dia naik, dia pecah bawah balik, dia retest, baru saya akan sell. So ini plan saya. Buat masa ni, malam ni saya masih bias kepada seller. Buat masa ni. Cuma kita perlu tunggu. Ada tak price action untuk tanda-tanda kejatuhan? Kalau betul dia nak jatuh, wajib ada price action. Tapi kalau tak wujud price action dan price keep on climbing dan membuat close melebihi zone kuning yang saya tanda, maka saya tahu
price akan naik ke atas. Dia takkan turun bawah dah. Tak nampak skrin? Ya ke? Skrin hilang kan? Break ni, line ni. Kalau saya ambil satu line, ni. Saya nak dia break ni. Saya nak dia break line ni. Saya lepas compress, breakout, masuk. Betul tak? Tapi asal masuk dia patah balik. Saya tak pasti macam mana sebab saya tak trade based on compression. Kalau saya nampak compression tu saya abaikan je. Jangan break please sebab ada sell Kalau tanya saya memang saya masih bias kepada selling. Tapi bias kita macam mana kuatnya pun bias kita kena akur lah. Kalau market dia pecah kita kena ikut. Apa yang kita buat kalau andai kata kita contohlah kita ada sell, apa yang kita boleh buat? The best is cut loss. Contoh. Tapi sekarang ni belum lagi orang kata dia break, dia tak break lagi. Okay, kalau kita tarik Fibo pun macam ni, Fibo untuk H1 punya price action, sikit lagi ada potensi untuk dia naik. Mungkin dia naik ni dia boleh pecah. Contoh you all bayangkan dia naik ni dan dia pecah. Contoh. Okay. Katalah dia pecah dan saya decide kata aku nak sell, aku tak nak buy. Contoh. Andai kata saya nak sell juga maka saya perlu tunggu ada satu candlestick kuning mematikan kenaikan tu dan dia masuk balik ke dalam zone yang sama. Yes, itulah sell saya. Kalau dia tak buat macam ni, maka saya akan keep on cari buy je lah. Saya takkan sell dah. Tapi saya tak buy based on H1. Kita dalam FIT, kita buy based on M15. Kita buy atau sell based on M15. Break body. Break body. Kita tak nak break shadow tinggal masuk balik, tak nak. Kita nak ada solid break macam ni. Betul. Pagi profit, malam cut loss. Penat cikgu, marah pun ada. Betul. Siapa FIT ada dalam ni? Berapa kali signal saya bagi hari ni? Ada tak FIT dalam ni? Share dengan kawan-kawan kita yang ada dalam seminar malam ni. Berapa kali saya alert you all untuk buy hari ni? Cuba bagi tahu. Berapa kali saya alert untuk buy? Break shadow lebih baik atau break candle lebih baik? Break shadow dengan shadow sekali dia break. Yang penting dia break zone ni lah. Candle ni saya tak heran sangat. Yang penting dia break zone ni. Okay, berapa kali saya bagi buy? Saya tak bagi signal. Saya just bagi tahu okay alert dekat sini. Okay. Hari ni dalam FIT 2 kali sahaja saya bagi alert suruh buy. Dan dua-dua tu jalan. Satu jalan sikit, satu jalan pendek. Contohnya yang jalan sikit ni yang ni lah, yang jalan panjang ni yang malam ni lah. Kita tengok mapping yang ni Yang ni mapping untuk tadi. Cuma saya bias tadi dekat area sini dia akan turun. Naik dah betul. Tapi dekat sini dia pecah, dia keep on breaking. Bermakna dia belum ready nak turun. Dia terus pecah. Okay. Jadi apa poin yang saya nak sampaikan? Poin yang saya nak sampaikan untuk kita nak make sure kita boleh kurangkan kita punya losing adalah dengan kita kurangkan bilangan entry. Sebab tu kadang-kadang kita pelik. Pagi kita dah profit, petang kita dah profit, malam kena libas. Kenapa kau trade sampai malam? Pagi profit, petang profit, dah lah, cukup lah, esok pula. Setuju tak guys? Betul tak apa saya cakap? Pagi kita dah profit, petang kita dah profit, malam kita kena libas. Kenapa? Sebab kita overtrade. Dalam FIT saya dah tekankan, limit antara rahsia nak konsisten dalam trading adalah limitkan exposure you all dalam market. Jangan terdedah banyak sangat. Terdedah tu maksudnya macam mana? Kejap buy, kejap sell, kejap buy, dah profit, buy lagi, sell lagi, macam tak ada hari besok. So itulah reason kenapa kita penat. Dah lah tak boleh nak withdraw. Asyik depo je, withdrawnya tak ada. Kita akan penat.
Sampai bila kita nak repeat the same cycle? Ini nak masuk tahun 2025 dah ni. Dah macam cakap dalam FIT pula sorry. Terbawa-bawa pula. Sebab saya rasa tanggungjawab untuk sampaikan benda tu. Saya rasa saya kena sampaikan benda tu. Walaupun benda tu orang tak suka dengar, tapi kadang-kadang kita jadi kesian. Kan? Sampai bila nak macam tu? Sebab kita overtrade je guys. Itu simple dia. Itu dia punya rahsia simple. Saya banyak kali cakap dalam FIT. Cara nak kurangkan loss adalah limitkan entry per day. Kalau biasa kita entry 5 ke 6 kali sehari, cuba limitkan tu 2 kali sahaja. 2 entry sahaja. Contoh, pagi buy dapat 60 pips. Okay, settle. London Open buy dapat 60 pips. Dah lah. Korang nak entry banyak kali pun bukan confirm profit pun. Malam laju kena libas buat apa? Betul tak? Dalam FIT ada trader-trader yang tak tengok dah malam. Dia boleh relax je abaikan malam. Sebab pagi dengan petang dia dah profit. Tak payah petang. Pagi je 2-3 kali dia dah entry. Settle. Tak payah nak malam. Malam dia dah boleh tidur awal dah. Orang lain ni terkial-kial ni. Floating. Merah. Bangun pagi esok MC. Dia dah jadi kelam kabut dah. Make sense tak guys apa saya cakap? Kalau tak make sense pun tak apalah. Saya tahu dia make sense. Sebab saya dah lalui benda tu. Okay? Lebih kurang lah cerita dia macam tu. Sebab kita cakap based on result tau. Okay? Result. Berapa ramai yang dalam FIT yang dah memang betul-betul trade pagi dengan petang je. Dia boleh abaikan dengan volatility US. Dia boleh abaikan. Dia tak heran pun. Sebab dia dah tahu, pagi dengan petang pun dah cukup untuk dia. Tapi sekali dia trade, dia tak trade sikit-sikit lah. Maksudnya dia akan tekan betul-betul. So, sehari boleh konsisten 150 ke 200 easily. Based on capital. Okay? Zone yang ada line merah tu macam mana cikgu plot dekat chart? Macam saya cakap tadi, ini adalah kunci. Dalam FIT, kita akan belajar kunci. Setiap benda yang jadi kat sini ada reason. Contoh kat sini. Kenapa dia reject kat sini? Sebab ada kunci. Kat mana kunci dia? Dekat sini. Ada orang kata, oh engulfing je lah kunci dia. Bukan. Dia bukan engulfing. Nampak memanglah betul dia engulfing. Tapi kita tak mark engulfing. Sebab berapa banyak engulfing yang fail. So it's all about the key. Kunci. Kita faham kunci tu. Dalam situasi kat sini, it's not easy untuk dia nak break. Sebab kat sini ada kunci. Kunci-kunci inilah akan memberikan kita zone untuk entry. Kunci-kunci inilah akan memberikan kita arah dia. Ke mana goal ni nak buat. Apa yang dia nak buat. Adakah dia betul nak turun. Dan kalau dia nak turun, dia kena buat kunci baru. Something like that. Break zone cikgu tanda tu makna peluang ke 161 merah ni. Tak. 161 ni memang dia akan sampai. Break tak break ke dia memang akan sampai. Cuma kalau waktu dia sampai 161 dan kita tengok jam, dah pukul 11. Dia close candle melebihi line merah, bermakna kita tahu, okay, high possibilities gold akan keep on climbing. Dia tak ikut dah plan. Plan apa? Plan yang kita target dia nak pergi ke bawah tadi tu. Dia tak ikut dah plan tu. Faham tak? High possibilities. Bukan kata confirm. High possibilities. Contoh saya tunjuk dekat you all. Saya tunjuk dekat you all satu contoh. Okay, macam ni. Okay, dekat sini Korang bayangkan yang ni semua tak jadi lagi tau. Bayangkan ni semua tak jadi lagi. Kita tutup macam tu. So dekat sini ada satu kunci. Jadi saya pun mark lah. Saya pun mark kunci tu ada zone dia. Okay. Kita mark benda tu. So apabila price dia buat satu breakout dekat line merah atas ni, automatic dalam kepala kita dah tahu ini akan pecah. Automatic kita dah tahu gold akan buat kenaikan. Dia akan pecah dan mendaki. Nampak tak? Ini antara contoh dia. So kita bina kemahiran untuk kita nak baca benda yang belum jadi lagi. Base dia ambil kira tak? Base boleh juga nak ambil kira.
Tapi kena faham lah nak guna base tu macam mana. Saya tak tahu Cumi Cucu Network punya base macam mana. Okay. So daripada situasi ni, dia pecah atas, kita tahu dia akan break naik ke atas. Dan memang keadaan tu jadilah. Sebab tu waktu kat sini, ramai orang sell. Tu saya cakap, dia dapatlah sell dalam 20-30 pips ni. Mungkinlah dapat. Tapi dia terlepaslah move yang sebenar. Sebab dia nak naik lagi. Saya bagi kunci seorang satu. Duplicate key semua saya bagi. Nak auto gate pun boleh. Okay. So sekarang ni contohlah saya katalah saya nak trade. Jadi saya tahu okay, aku punya bias sell. Kalau aku bias kepada sell, H1 tak boleh break ni. Kalau dia break, memang akan naik. Jadi saya ada masa 6 minit lagi. Sekarang 10.54. 6 minit lagi. Kalau dia naik, saya tahu dia akan, kalau dia break, saya tahu dia akan naik. Jadi perlu tak saya tengok chart sekarang? Tak perlulah. Saya abaikan je lah. Saya pergilah buat kerja lain. Pukul 11 kan saya tengok balik, dia break ke tak? Janganlah kita nak jadi macam pengembala kambing. Pandang je kambing tu, tengok dia pergi mana. Candlestick ni macam kambing lah. Kita ni pengembala. Kan? So kita tengok tenung naik turun pun, kita tak boleh ubah pun. Kita tak ada kuasa ilmu hitam pun nak menggerakkan market. Jadi kita tengok tu buat stres je. Buat kita nak FOMO je. Ada setengah orang lagi teruk. Dia tengok macam nak naik, dia pergi buy kat sini. Elok dia buy, zup market junam. Lepas tu mulalah market bukan kita punya. Tak boleh macam tu. Sebab kita tak tahu apa yang kita patut tengok. Macam saya very clear. Inilah benda yang saya nak tengok. Kalau dia pecah, saya akan cari peluang buy. Kalau dia tak pecah, saya akan fokus kepada peluang sell. Saya ada penanda aras dia. Itulah sikit sebanyak guys cerita dia. Tak semestinya time frame H1. Mana-mana time frame pun boleh. Nak tengok contoh lain tak guys? Nak tengok contoh lain? Okey, The Hadi. Selamat mendaki. Ini saya punya advisor ni. Kita tengok contoh lain Kita tengok contoh lain. Katalah saya buka kepada time frame H4. Okay, kita tengok time frame H4. Macam ni. Ni best ni. Okay, so mana saya punya penanda? Ini yang saya tandakan ni. Okay, ini saya punya kunci ni. Kunci kat mana? Rahsia. Okay, apabila price dia buat satu breakout dekat kunci ni, which is this candlestick yang korang nampak dia naik putih ni, automatic saya dah tahu resistance ni akan pecah. Dia akan buat all time high. Betul tak FIT? Ada tak kita cerita bab ni? Korang tanya FIT, kita tengok apa respon FIT. Betul tak kita cerita bab ni? Sebelum dia jadi, kita tak tahu dia akan pecah. Tinggal mana kita ni mungkin takut-takut nak buy kan. Ada yang berani lah. Tapi yang penting apa yang kita baca tu betul, dia pecah. Benda tak jadi lagi. Pada tarikh 11 Oktober 2024, kita dah tahu all time high akan jadi. Kita pun tariklah Fibo. Tarik Fibo, kita tengok. Fibo H4, dia memang akan cari sampai ke sini. 161 pecah. Nampak tak? Tengok 161 pecah, pull back. 261 pecah, pull back. Inilah destinasi dia. 423. Kenapa dia lajak? Dia lajak sebab daily punya Fibo. Macam tu cerita dia. Itu cara kita baca chart. Cara saya baca chart lah. Tapi mungkin you all ada cara yang lebih efektif. Saya hanya kongsikan cara saya baca. Kalau membantu, baguslah. Kalau tak membantu, boleh tinggalkan. Macam tu. Mr. Flah, boleh tak story sikit market hari Rabu yang gold buat penurunan jauh, matikan semua setup buy? Boleh? Jom kita tengok. Ni merujuk kepada ni bintang. Okay. Untuk kita tengok ni, kita kena tengok time frame kecil. Tak payah time frame kecil, kita tengok H1 cukup. Okay, dekat H1. Jom kita test tengok H1. Tadi saya dah tarik Fibonacci based on daily. Saya tunjuk daily dululah, takut nantikan dia jadi confused pula. Okay. Story dia, apa jadi dalam FIT pada hari tu, saya ceritakan dekat you all. Pagi Rabu tu, kita buat satu review.
Okay, saya buat satu review dengan FIT. Saya kata kat FIT, ini adalah kita punya Fibonacci. Okay, Fibonacci kita waktu tu price dekat sini. Okay, waktu tu kita orang memang buy sebab kita dah tahu target dia kat sini. So, price berhenti dekat sini dan dia membuat rejection. Waktu dia buat rejection dekat sini kali pertama dia sentuh dan dia turun, saya kata dekat dalam FIT tak boleh sell lagi sebab pintu tak buka. Tak ada kunci lagi. Tak ada kunci kejatuhan. Jadi expectation kita apa? Expectation kita dia akan naik fulfill the Fibo baru kita expect kejatuhan. Okay? So pada, ini hari apa Hari Isnin. So pada hari Selasa, boom, buyer masuk balik. Okay? Dan dia dah hampir nak ke penghujung Fibonacci sekitar 2757 ni lebih kurang. Saya besarkan sikit. Tu. Sekitar 2757. Dia dah hampir. Pada hari Rabu, dia touch 2757 dan dia buat junaman. Dan pagi Rabu tu saya dah cakap yang whatever buying kena hati-hati. Kita menunggu seller besar masuk. So, masuk tak seller? Yes, seller masuk malam tu. Okay, ini adalah view pada daily. Sekarang ni saya clearkan semua, saya bawa you all pergi ke H1. Jom kita tengok H1 pula. Okay, kita nak tengok pada time frame lebih kecil. Kat sini H1. Okay, so kenaikan yang terjadi ni, dia bermula daripada sini. Ini punca dia naik. So kita boleh cuba tarik Fibonacci menggunakan price action yang ada dekat sini. Okay. Okay, ni So price membuat price action kenaikan sampai dekat 161 dia buat sideways. Okay, dia buat sideways, break ke atas, pull back, pergi ke 261. Dekat 261 dia membuat breakout 261 dan dia membuat pullback lajak jauh sikit sebelum dia try nak pergi ke 423 tapi dia tak sampai. Asalnya saya pun target nak exit kat sini mula-mula ataupun saya nak sell dekat sini. Tapi dia tak sampai. Okey, tak apa. Jadi dalam senario macam ni kita kena tengok apa? Kita kena tengok time frame lain. Jadi saya cuba pergi kepada H4. Okey, kita kena alert lah. H4 tak boleh, sorry, time frame lagi kecil. Kita cuba pergi ke M15. Okay, dekat M15 ini adalah price action dia. Saya cuba tarik, tengok. Ini dia price action untuk time frame M15. Saya tarik based on kat sini tau. Jangan ingat saya tarik sambil saya cuba nak kenakan dia. Tak. Saya tarik, saya hanya pandang kat sini. Dan apa jadi dekat time frame M15, Fibonacci adalah ending dia. Maksudnya 161 settle, 261 settle, dia mencari point terakhir dan dia takkan boleh naik dah daripada sini. Sebab dia dah stretch, movement tu dia dah matang. Pada masa yang sama, dekat time frame dekat Fibo daily pun dah bagi tahu fulfillment. Ingat tak? Fulfillment Fibo daily yang besar ni tadi. Fulfillment dia tu. Jadi that's why kita memang expect, oh okay, memang dia kena jatuh. Tak terkejut dia jatuh. Yang terkejut ni adalah bila dia tak faham nak buat benda-benda ni. Jadi sebab tu kadang-kadang ada yang terperangkap, oh dia pergi buy pula kat atas ni sebab dia tengok ada structure, continuation dan sebagainya. Memang waktu dia turun tu memang kita masih bias kepada buy sebab market structure adalah buy. Dan waktu tu tak ada price action sell. Tapi bila dah jadi kejatuhan, walaupun saya tak sell malam tu, tak dapat nak sell dekat atas, tapi sekurang-kurangnya kita faham. Kita faham kenapa kejatuhan tu terjadi. Dan at least kita tahu kenapa macam ni, kenapa macam tu. Okay, Bintang menjawab soalan tak? Tutup ngam-ngam kat bawah garis cikgu cakap. Tutup ngam-ngam, oh ni tadi. Kat sini. Dia tak break kan? Dia tak break. So kita menunggulah peluang untuk sell. Adakah boleh terus sell? Jangan. Sebab apa? Tak ada price action kat time frame kecil. Tunggu price action kat time frame kecil untuk lebih yakin. Sebab kadang-kadang dia boleh je. Dia boleh je. Contoh ni zone kita kan. Dia boleh je turun sikit, pom dia pecah. Boleh. Setakat ni tak break lagi.
Okay, setakat ni dia tengah responding kepada price action yang ada dekat belah kiri tu. Dia tengah respond kepada price action kat sini. Kalau kita tarik Fibonacci M15, kejap saya cuba. Dah jadi macam kelas Fibo pula ni nampak? Fibonacci ngam-ngam, test, turun balik ke bawah. So kalau dalam FIT kita pun, kalau kita nak sell pun tak adalah kita sell beria sampai 400-500 pip, tak ada. Saya ajar dalam FIT, kalau dah dapat entry kat sini, 40-50 pips collect lah. Withdraw, tidur, esok buat lagi. Ini je bendanya. Tak ada yang pening pun sebenarnya pasal chart ni. So, kalau kita boleh baca dia. Tapi memang bukan senang lah kalau kita baru setahun, 2 tahun, memang it's not easy lah. Sebab tu saya banyak kali sebut, nak belajar trading ni tak boleh belajar sendiri-sendiri, sesat. Dia kena ada orang yang guide untuk tunjukkan, okay, gold nak buat apa, macam mana cara kita nak counter, adakah kita boleh buy kat sini, contoh. Okay, dah pukul 11.04, tak pasal-pasal dah sejam. So itu dia guys, cerita dia. Jadi kita balik kepada agenda utama kita. Jangan down guys. Okay, tadi saya buat satu vote, saya nampak ramai yang down. Kenapa? Bukan salah you all yang, bukan salah method yang you all belajar. You all belajar SND ke, SNR ke, BBMA ke, ataupun indicator ke, bubble ke, apa ke, tak kisah. It's not about you. It's about the market. Market ni dalam fasa nak buat correction dan kita kena ready. Correction ni memang akan memeningkan kepala kita sikit. Cuma apa solution untuk kita nak trade bila dia buat correction? Always pergi kepada M15 dan M5. Entry yang kita buat semua based on M15 dan M5. Jadi kita tak adalah nak swing lama-lama, kita akan makan sikit-sikit. Semua zone kita M15, entry based on M5. Jadi itulah yang akan menyelamatkan trader daripada buat silly mistake. Itulah yang akan menyelamatkan trader daripada hold tak tentu pasal. Elok-elok dah hold 200 pip, pum, market libas balik. Last withdraw pun tak ada, siap silap air bulan, depo lagi. Yes, ada kunci, ada entry. MF, nanti video webinar ni post saya akan share. Saya akan share dalam YouTube lah, nanti saya bagi link. Okay? So saya ingatkan sekali lagi guys, jangan rasa down. Jangan rasa down, ingatkan kita ni tak pandai trade ke, ataupun kita ni ada body ke dalam badan yang tak boleh membenarkan kita untuk profit. Bukan. This is about the market guys. Okay, saya ulang. Market ni tengah buat correction. Fasa correction memang fasa yang membunuh orang. Ni, lagi dahsyat correction dia, nampak? Ni, lagi dahsyat correction dia. Macam mana kita nak baca awal dia nak turun? Sama juga, ambil Fibonacci. Nampak tak? Saya ukur Fibonacci kat sini, saya dah tahu dah. Okey, dia akan turun sampai ke sini. Adakah ini pun akan jadi benda yang sama? Possible. Nampak tak berapa jauh perjalanan dia nak sampai ke bawah ni? Berapa lama perjalanan dia sideways? Ini semua bunuh orang ni. Dia sideways, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Dia turun sikit, dia naik pacak balik. Tinggalkan shadow. Turun balik, tinggalkan shadow. Buat-buat macam nak naik, tapi sebenarnya dia nak turun. Sebenarnya dia nak pergi mana? Dia nak pergi sini. Dia nak pergi sini. Tapi kita dah mati dah. Peluru-peluru, modal depo semua dah mati dah kat awal, kat atas. Elok MC, pom dia naik. Betul tak? Faham tak? Boleh faham tak cerita dia? Dan Fibo ni is not something yang kejap jadi, kejap tak jadi guys. Kalau you all tanya saya dari sudut percentage, I would say 95% Fibo menjadi. Dia akan cari juga Fibo tu. Tinggal mana kita kena pandai pakai dia. Okay? Boleh faham? Kita tak tahu correction tu sampai mana, saya tak faham lagi Fibo. Kena belajar Fibo lah. Macam situasi sekarang ni, contoh kalau saya tarik price action sekarang kita nampaklah dia nak naik. Mungkin dalam kepala kita, alah apalah dia ni kata nak turun. Nak naik ni dah kuat dah ni. Jangan terkejut guys, hari ni hari Jumaat, tunggu hari Isnin, tiba-tiba dia buat structure sell, slowly dia datang sini. Kau nak cakap apa? Pom baru dia naik. FIT kita tak ajar Fibo. FIT tak ajar Fibo. Tapi tak ajar Fibo pun
Diorang boleh je entry. Yes, Tuan Musa, sangat jinak. Kalau kita faham 3 benda. Apa benda? Yang pertama, price action. Yang kedua, Fibonacci. Yang ketiga, market structure. Faham 3 benda ni, kuasai 3 benda ni, insyaAllah senyum. Dan kita tak perlu pun bila dah faham 3 benda ni, tak perlu pun nak buy sell round 1, round 2, round 3, buy now, sell now, tak perlu pun. Kita entry tenang-tenang je, tapi kita boleh senyum. Itu nikmat dia. Tak perlu kelam kabut. Trader ni tak boleh kelam kabut. Sebab tu saya kadang-kadang saya pelik juga. Macam mana diorang boleh buy now, sell now, buy now, buy now. Round 11, round 12, round 13, round 14, sampai 20 round kau. Saya tak faham. Tapi skill masing-masing lah. Mungkin diorang ada skill based on market structure time frame kecil ke. Price action tu breakout ke cikgu? Tak, dia bukan breakout. Price action dia kena terdiri daripada 3 komponen. Baru dia membentuk satu price action. Ada 3 komponen. 3 komponen yang membentuk satu price action. Saya tunjuk contoh. Okay. Kat sini, kita tengok dekat sini. Price membuat satu keadaan yang kita panggil blending. Bila dia buat blending kat sini, belum lagi jadi price action. Tapi bila ini baru komponen 1, lepas tu dia ada komponen 2, lepas tu dia ada komponen 3. Siap 3 komponen ni baru membentuk satu price action. Breakout tu kunci ke cikgu? Tak, bukan breakout kunci, tak. Kunci ni dia terdiri daripada 3 benda. Dia bukan semata-mata sebab breakout dia jadi kunci, tak. Bahaya kalau macam tu. Okay. Kunci bukan semata-mata breakout, tapi breakout adalah antara komponen untuk membentuk kunci. Market structure pula macam ni. Okay, market structure macam ni. Market structure ni lebih untuk kita nak fokus arah. Contoh, kita nampak price buat macam ni. Dia buat kenaikan. Okay. Bila kita faham konsep market structure, kita dah tahu dah bila bentuk macam ni jadi tendensi untuk price turun sampai ke bawah tu tinggi. Contohlah dia akan buat dia punya perjalanan dia macam ni. Dia akan sampai sini baru dia naik. Ini market structure. So kita kena ada kebolehan untuk membaca market structure. Macam ni lah, macam situasi gold sekarang ni. Daily ni kan dia membuat continuation. So kita kena ada satu kemahiran yang mana andai kata gold turun, kita tak tahu dia turun ke tak, mungkin dia buat sekali lagi naik. Okay, mungkin dia buat sekali lagi kenaikan, tapi andai kata dia turun, membuat pullback untuk turun, kita boleh andaikan ataupun kita boleh visualize. Inilah movement dia. Okay. Ataupun saya tunjuk dekat sini. Ini contoh terbaik. Okay, ni. Kita buka weekly Kita buka dekat weekly, kita tengok okay kat sini. Nampak tak ni contoh. Dia buat continuation, dia buat drama dia, sideways dia. Dia sampai kat sini, pum dia naik. Ini market structure. Salah satu cabang ilmu yang seorang trader perlu tahu. Untuk lebih kepada kita nak fokus arah. Okay. Apa 3 kunci tu Mr. Flaha? 3 kunci tu adalah engulfing, blending dan dominant. Ini 3 kunci yang kita gunakan. Tak ada benda lain dah. Paling senang join je FIT cikgu. Kunci emas. Masuklah FIT. Oh ni semua geng dah ada dalam FIT. Cikgu tengok market structure pada time frame berapa? Market structure mana-mana time frame pun boleh tengok. Tak ada masalah. Market structure ni bila kita faham knowledge dia, kita akan faham konsep kenapa bila price naik, price turun. Contoh okay. Nak dengar cerita ni? Korang nak dengar cerita ni? Nak tak? Saya bagi satu cerita kat korang. Siapa nak dengar cerita? Okey, Bani Ismail. Elok-elok. Okay, nak tak? Okay, saya buka cerita sikit Okay, pernah tak korang alami fasa ni? Okay, price naik. Price turun. Lepas tu price naik. Okay, price naik. So korang pun mark lah. Oh, dia buat breakout. Okay, bila dia buat breakout, kita nak buy kat bawah lah. Dalam kepala kita macam tu. Bila dia buat breakout,
kita nak buy dekat bawah ataupun kita nak buy kat atas lah. So, price turun. Price turun, kita pun buy. Kita buy, sebab apa kita buy? Kita belajar dalam YouTube ataupun tengok kat TikTok, resistance become support. Resistance become support, kita buy. Tiba-tiba, pom, dia turun bawah. Lepas tu dia naik atas, pecah atas. Kita dah kena SL lah ni. Dah bang, ataupun dah MC, dia dah junam, dah MC 50-60 pip baru dia naik. Okay? Pernah kena tak macam tu? Pernah kena tak? Amirul Hafizi, pernah? Okay? Itu cerita pertama. Okay? Lepas tu dia naik, dia buat breakout. Okay, waktu dia buat breakout, okay, korang dah bijak sikit lah ni. Dah bijak sikit dah. Dah tahu dah, takkanlah buy dekat resistance become support. Aku akan tunggu kat bawah ni. Sebab dah tengok situasi pertama dah jadi, mestilah kita nak belajar dari kesilapan, betul? Tak nak dah buy break resistance, buy based on resistance become support. Tak function lah, aku nak tunggu buy kat bawah ni. So, price pun jalan. Dia dah sampai ni dekat zone resistance become support. Kita dah bijak sebab kita dah pernah kena kan. So kita kata abaikan je lah dia nak mainkan orang ni. Silap bulan kita sell lagi sebab kita ingat dia nak pergi sini. Alih-alih dia sampai sini, pom dia naik. Siapa pernah kena? Lagi teruk dia pergi sell kat sini. Dia pergi sell. Pom, price naik. Siapa pernah kena? SBR tak bodoh. SBR tak bodoh. Tapi kita tak diajar SBR yang sebenar. Bukanlah kata SBR yang sebenar. Maksudnya SBR yang lebih orang kata lebih meyakinkan lah. SBR tu tak bodoh. Jangan cakap dia bodoh. Kesian dia. Oh, bodohnya aku. Tak. Tuan tak bodoh. Tak. Kita belum tahu lagi. Nanti kita belajar lah. So, benda-benda ni semua mainkan peranan dalam trading. Ini market structure ni. Antara ilmu market structure. SBR mana kita nak ambil, SBR mana kita jangan ambil. Kenapa dia muted saya? Okay, boleh faham tak guys? SBR mana kita nak ambil dan SBR mana kita jangan ambil. Cikgu, ibu saya nak join FIT. Wah, rare gila. Suruh dia join FIT, belajar. Okay? Okay, so kita balik kepada H1. Tengok, H1 ni zone kita tadi, sini ke sini. Okay? Selagi tak ada price action, sell dekat sini pada lower time frame, selagi tu ada possibility tu dia naik. Jadi kita tak boleh terlalu happy sangat. Tengok dia turun, tak break, dia akan turun, tak boleh guys. Always kena ada price action. Sebab tu kita boleh relax. Tunggu je lah. Kalau saya tunggu je lah. Tak ada benda pun. Lagipun hari ni Jumaat kan. Takkan tak naklah saya weekend menghadap floating. Jadi baik saya tunggu hari Isnin. Kalau betul dia nak naik, dia kena buat breakout. Baru kita expect dia akan pull back dan dia akan pecahkan buat all time high. Sebab ibu saya trade, account saya MC. Aduh, kena claim dekat mak ni. Apa mak MC kan account saya? Price action M15, sebaiknya M15 lah. Sekarang ni M15 tak ada price action betul. Dia belum ada lagi. Kalau dia nak buat price action, dia kena buat price action. Sekarang tak ada lagi. Normally akan buat pullback ke cikgu sebelum buat all time high. Biasanya akan ada pullback. Normal lah tu. Dia jarang lah nak buat pullback terus pecah. Lagi-lagi hari ni dari Jumaat kan. Kalau dia buat pullback pun contoh lah contoh dia pecah. Okay, dia pecah. Dia sampai kat sini, dia akan ada reaction tau guys. Dia akan ada reaction dekat sini. Sini tu mana? Sekejap. Ni, zone ni yang saya tanda ni. Saya letak satu line kat sini. Okay. Kalau betul dia nak naik, dia akan pecah. Dia akan buat reaction sekejap kat sini. Barulah dia akan pergi. Dia mesti akan ada pullback sikit. Bukanlah pullback besar. Kita tak tahu dia nak pullback besar ke kecil, tapi pullback tu akan ada. Setiap time frame ke kita kena tengok? Tak setiap time frame. Tengok mana time frame yang bagi price action yang jelas saja. Macam sekarang ni H1, memang jelas lah. H1 jelas dia punya price action.
Nak tarik Fibo pun boleh tarik dengan senang hati. Jadi kita tahu betul ke nak turun? Tak boleh lagi. Dia mesti kena sampai sini dulu. 2742, 2746 insya-Allah kita expect dia akan touch. Tinggal mana mungkin dia nak touch, lepas tu tinggalkan shadow ke, itu kita tak tahu. Jadi kita kena tunggu je lah. Cikgu, bila dah break supply demand yang pertama, di mana nak entry? Dekat punca, sentiasa entry dekat punca. Cuma dalam cara saya tak menggunakan supply and demand. Saya tak heran dengan drop base drop, rally base rally saya tak pandang. Macam contoh kat sini kan, contoh kat sini kita nampak ada rally base rally, betul? Rally base rally. Okay? Seorang trader SND yang menggunakan supply and demand, dia akan pandang ini sebagai entry. Tapi pernah tak hadapi, sampai sini je junam. Pernah tak hadapi situasi macam ni? Contoh. Reason of entry dah cantik based on rally based rally, demand. Tapi bila price sampai pecah juga. Betul tak? Pernah kena tak? Kalau saya memang saya tak rely on SND. Saya memang rely on kunci. Kunci ni dia simple je guys, tapi dia punya efek dia sangat powerful. Dia simple je. Macam ni. Kenapa dia naik? Ini kunci. Ini kunci ni. Ni, ini kunci. Dia dah buat kunci pukul berapa? Pukul 8 malam dia buat kunci. Pullback entry. Berapa pips dia naik daripada sini sampai ke sini? Tak pasal-pasal 119 pips. Kenapa kita buy? Sebab ada kunci. Kunci H1. Ini kejatuhan ni. Kunci. Ni kunci. Dan kunci ni biasanya dia duduk ujung-ujung lah. Ujung-ujung. Dan kita tak trade bila kunci tu siap. Macam ni nak cakap kunci, kita trade based on kunci yang dah siap. Yang dah siap belakang-belakang ni. Past price. Kita trade based on this. Macam contoh kalau saya tak sure saya ada share ke tak dengan you all situation yang jadi sebelum bermula. Sini. Malam ni news. Malam ni ada news. Malam hari tu. Tarikh 17 Oktober pukul 8. Saya tak ingat news apa. Tapi waktu tu ramai orang dah buy. Dah buy dekat sini. Okay. Tapi saya tak tahu kenapa. Saya cakap dekat FIT, kita tunggulah kita buy kat sini. Kita dapat buy betul-betul tempat paling bawah. Cuma waktu tu ada sikit glitch ke, ada yang tak dapat nak entry lah waktu price turun sebab dia laju kan. Tapi kita punya tempat buy kat sini. News apa malam tu? Saya tak ingat dah. Dia tiba-tiba junam, lepas tu dia panjat. CPI. CPI. Betul tak FIT? Ada tak kita cerita benda ni awal? Tunggu dekat bawah ni. Ada tak kita cerita awal? Kita semua FIT dah tidur dah. Diorang dah tidur ni. Wah, mentang-mentang dah profit, dia tinggalkan saya seorang-seorang bercakap kat sini. Ada kan? Kenapa kita buy kat sini? Jom saya tunjuk kat you all Kenapa kita buy kat situ? Macam mana boleh dapat point kat situ? Waktu tu saya menggunakan M5. Ni dia. Okay. Saya besarkan bagi korang nampak. Okay. Waktu tu saya gunakan time frame M5 based on price action yang ada dekat sini. Saya tarik satu Fibonacci dan kita dapat result dia macam ni. Okay. Tengok betul-betul Saya tarik ni, saya tak nampak pun apa ada dekat bawah, betul? Saya tak nampak apa yang ada dekat bawah. Saya tarik based on price action yang ada dekat sini. Price turun 161 dia pecah, 261 dia pecah, tengok dia cari mana. Ngam-ngam dekat zone kita 423. Jadi logik tak untuk kita nak dapat entry-entry yang cantik? Logik je. Daripada ni sampailah hari Rabu malam tu. Yang price buat kejatuhan membentuk pullback. Nampak tak dia punya naik tu? Daripada sini sampai ke sini. Kalau siapa yang kental, ada tahu dalam FIT yang hold sampai 2 ni berapa kenaikan dia? 650 pip. Dia hold 500 pips lebih. Kenaikan ni dia hold. Entry tak besar pun, entry 0.01 tapi ada lebih kurang 7 layer. So, merasalah profit yang seronok sikit. Jadi nampak tak? Ini yang saya nak sampaikan.
Kalau kita hanya sekadar tahu FIBO pun tak boleh. Kalau kita hanya sekadar tahu price action pun tak boleh. Kalau kita hanya sekadar tahu market structure pun tak boleh. 3 elemen ni dia kena kahwin guys. Dia kena kahwin baru kita boleh menghasilkan satu resepi yang lebih cantik untuk kita mendapatkan keputusan untuk entry. Oh, ada LDR hari tu. Saya tak berapa alert sangat LDR ni. Okay? Itu cerita dia. Boleh guys? Boleh lah kot Dah 11.23 dah ni. Takut korang nak tidur kan. Esok mana tahu ada nak pergi mendaki gunung ke, nak cycling ke. Cikgu boleh tunjuk aja cara nak tarik FIBO dan cari kunci price action. Panjang tu Zulfadli kalau nak saya share malam ni. Panjang. Dan saya boleh ajar sekejap. Tak ada masalah. Cumanya kesan dia apa? Kita ajar benda yang tak habis, itu lebih berisiko untuk you all. Bila belajar bab trading, kita kena percaya, kita kena pegang kepada satu konsep yang mana belajar dia mesti ada orang yang bimbing. Tak boleh kata, okay guys, lepas ni nampak macam ni, tarik je FIBO macam ni. Contoh tarik je FIBO macam ni, tarik je. Jangan risau, tarik je, buy je. Sekali kalau korang loss, siapa nak jawab? Betul tak? Kalau korang loss, siapa nak jawab? Saya tak nak ambil tanggungjawab tu. Sebab tu pada saya nak belajar, dia kena proper. Kita belajar betul-betul perlahan-lahan secara detail. Dah belajar tarik, nanti akan belajar, okay, kalau FIBO buat macam ni, nak buat macam mana? Kalau dia buat macam ni, nak buat macam mana? Faham tak? Kita kena belajar dengan detail. Tak boleh ambil sikit-sikit. Kalau ambil sikit-sikit, maka dia akan jadi fitnah kepada ilmu tu. Orang kata FIBO ni tak bagus lah, tak accurate lah. Sebenarnya bukan FIBO tak accurate. Kita yang tak belajar habis. Betul tak apa saya cakap guys? Dia akan sampai. Dia akan cari juga level FIBO ni. Mr. Flah, macam mana yang dikatakan blending? Blending ni senang je. Okay, kita biasa tengok engulfing. Dah macam aku buat kelas pula tak apa, kita raikan Orang nak belajar, kita raikan. Okay, ini engulfing. Kita ambil contoh untuk sell Ini engulfing. Engulfing ni adalah satu keadaan di mana candle kuning makan candle putih. Apa yang dimaksudkan dengan blending? Blending ni pula adalah satu keadaan bila mana satu candle putih yang bersifat marubozu. Apa pula marubozu tu? Marubozu tu adalah candle yang penuh dengan volume. Dia bukan candle pendek, dia penuh. Solid candle lah macam ni. Ini marubozu lah ni. So solid candle marubozu tiba-tiba dipecahkan oleh satu batang candle kuning. Lepas tu wujud candle kuning yang kedua membuat breakout pada marubozu tu. Dia breakout mana? Dia breakout this area. Dia breakout this area. So inilah kita panggil blending. Kenapa nama dia blending? Sebab dia ni dua candle makan satu candle. Bila kita blendkan dia, kita bayangkan dia ni macam tembikai masuk dalam blender, dia jadi satu. Itu nama dia blending. Kalau dia sebatang je yang makan, dia jadi engulfing. Ini engulfing, ini blending. Itulah blending. Cikgu macam mana nak belajar FIBO? Macam mana nak belajar FIBO nanti tunggu saya announce kalau you all nak belajar. Saya akan buat satu program yang saya namakan sebagai FIBO Marhain. Program yang saya design cost efficient. Maksudnya program yang memang saya kalau boleh nak seramai orang untuk belajar. Okay, kita ambil sikit yuran, tapi yuran tu insyaAllah yuran yang murah. Berapa harga dia? Nak tahu tak harga dia? Kos ni kita ambil, kos pula. Yalah, kos lah. Program ni kita charge RM10,000 untuk 3 bulan guys. 3 bulan complete cost untuk you all menjadi jutawan dalam masa 2 bulan. Belajar 3 bulan, jadi jutawan je 2 bulan je.
Bedit. Bedit. Gurau, okay. Okay, untuk kelas Fibo Marhain ni saya ambil RM199. Okay. You all akan spend time dengan saya, direct spend time dengan saya. Kita target untuk teori saja saya akan habiskan 2 minggu je dengan you all. Teori ni maksudnya apa? Macam mana cara nak tarik. Okay, macam mana cara nak tarik. Lepas dah habis teori selama 2 minggu, you all dah tahu tarik. Lepas tu you all akan menjalani pula apa? Practical sampailah saya mati ataupun you all mati. Mana yang mati dulu? Sebab practical ni adalah belajar yang sebenar. Teori tu hanya sekadar tahu teori. Dah pandai tarik, okey. Tapi kalau ada masalah, macam mana nak solvekan masalah tu? Itulah practical yang never ending. So sesiapa yang belajar Fibo Marhain, automatic nanti boleh follow saya dekat dalam FIT. Sebab dalam FIT kita akan tunjukkan penarikan Fibo yang orang kata pelbagai jenis situasi. Sebab market kan dia berubah-ubah. Okay. So ini plan yang saya nak buat tapi tak buat lagi. Saya pun tak tahu bila nak buat. Okay. Kalau ada orang nak, saya buat. Kalau tak ada orang nak, saya tak buat lah. Cuma saya nak orang yang betul-betul memang boleh commit je. Bukan hanya sekadar nak test-test, power ke tak power ilmu kau ni. Macam tu. Dalam dunia trading ni macam-macam orang ada. Tapi tak apalah, test lah macam mana pun. Saya confident je dengan apa yang saya buat. InsyaAllah lah, biasanya analisis tu 95% biasanya jadilah. Ini semua online. Online je. 2 minggu tu online. Tak perlu nak datang ke rumah saya, kita belajar online je. Seminggu tu kita akan pulun 3 ke 4 session. Setiap session anggaran lebih kurang 2 jam. Pulun betul-betul untuk faham konsep penarikan Fibo. Dan beberapa jenis Fibo yang saya guna. Macam mana cara nak entry, bila dia breakout kat mana kita nak entry. Memang kita fokus kepada Fibo saja. Ke mahal 199 ni? Mahal tak korang rasa? Ke nak buat RM19.90? Ke nak buat RM19.90? Okey tak? Mahal tak RM199? Ataupun nak buat RM19.90? Kalau RM19.90, mahal RM2 je daripada Dunhill sekotak. Takkan ini nilai yang korang bagi nilai kepada ilmu yang boleh bagi $100, $300 easily. Takkan ini nilai dia. Takkan ini nilai masa saya. Tapi tak apalah, kalau korang nak nilaikan saya macam ni, okeylah, saya terima je lah. Cuma jangan pelik lah kalau korang belajar tak dapat-dapat. kita kena ada some sense of orang kata apa, kita appreciate knowledge. RM199 tak mahal guys. RM199 tak sampai $50 pun untuk korang dapat ilmu yang boleh guna sampai bila-bila. Kalau tak nak juga RM199, kita go for RM10,000. Belajar 3 bulan, kos paling padu, jadi kaya dalam masa 2 bulan. Dijamin. Tak handsome tak apa, janji. Okay, logik lah guys, logik. Logik. Cikgu makan affiliate. Cikgu makan affiliate. Aduh. Itu pun kelakar juga tu. Cikgu makan affiliate. Saya nak cikgu kalau kerja time tu ada record video. Ada, mesti ada record. Record tu penting. Saya nak sebab saya pernah tanya kalau nak belajar berapa kos yang ada sampai RM15,000. RM15,000 kau? RM15,000. Kenapa saya tak buat mahal-mahal? Sebab saya nak orang belajar, itu je. Tapi kenapa saya tak bagi free? Tak boleh bagi free. Korang tahu tak, nak dapatkan olahan ni, nak dapatkan resepi ni daripada tahun 2013 sampai ke 2000, saya punya turning point 2018. 5 tahun tu bukan satu benda yang senang. Waktu tu mungkin korang tengah enjoy dengan family, makan lobster ke, makan wagyu ke, tapi saya menangis seorang-seorang dalam bilik. Mengadap semua ni. Jadi macam mana korang expect nak dapat benda tu free? Make sense tak?
Ke tak make sense apa yang saya cakap? Ha. Oh, tu baru basic cikgu. Kalau yang medium harga lain, tak ada. Dengan saya ni dia kelakar sikit, dia comel sikit. RM199 ni tak ada upsell. Inilah A to Z sampai FIBO yang korang akan belajar. Takkan ada upsell. Takkan ada istilah, oh nak belajar advance kena tambah 58,000.90 sen. Tak ada. Inilah the only maha yang saya tetapkan untuk kita belajar sama-sama. Sebab niat saya tak lain tak bukan nak buat orang belajar. Tapi saya tak boleh bagi free. Saya tak boleh bagi free. Tapi saya dah letak harga yang saya rasa boleh ni orang mampu belajar. Kalau orang tu commit, dia akan belajar. Because once you faham Fibonacci, guys, dengan hanya satu setup saja tak sampai 30 minit, you boleh dapat balik lah you punya $50 tu. Yang tak sampai $50 tu. Boleh dapat balik lah. Jadi pada saya, this should not be an issue lah sebenarnya. Okay? RM199 ni terlalu murah pada saya. Tapi kalau mahal, jangan trade lah. Jangan belajar trading lah. Sebab trading ni memang akan pakai banyak duit. Lepas dah belajar nanti nak kena alami kegagalan dulu. Nak kena fail dulu. Baru you boleh start terbang. Jadi kalau kata RM199, inilah duit yang ada untuk beli pampers anak, untuk beli susu, untuk nak bayar sewa rumah. Then my advice is tinggalkan dunia trading. Sebab dia akan membunuh you lagi. Okay? So, tak pasal-pasal saya pergi cerita pasal Fibo Marhain ni. Banyak dah kena scam dengan sifu lain, MF lain. Saya tak adalah nak kata saya ikhlas. Saya pun tak tahu saya ikhlas ke tak. Tapi yang saya tahu sebab saya pernah ada dekat fasa yang mungkin you all ada. Maksudnya fasa yang memang hilang arah. Kita belajar pergi satu kelas tau. Kita pergi satu kelas, kita belajar, bayar mahal-mahal. Bila bab nak tanya soalan, soalan kita tak berjawab. So rasa tu sakit. Kita dah bayar mahal. Tapi dijanjikan group support. Tapi bila kita nak tanya soalan, soalan kita di blue tick. Faham tak? Dia punya rasa sakit itu. Lagi-lagi bila kita tengah floating, and then kita pun message lah cikgu kita. Cikgu, boleh minta advice sikit tak? Akaun saya floating, apa patut saya buat? Cikgu tu nak suruh kat loss pun, dia sendiri floating. So end up dia buat apa? Dia sidai lah. So itulah benda yang saya rasa dulu, bukan dengan seorang, banyak lah banyak orang yang ada yang bayar pun kena sidai, yang dah deposit 500 masuk VIP group pun lagilah kena sidai. Lagi tak payah cakap apa-apa. Jadi perasaan tu adalah perasaan yang sakit. So saya dah berazam, kalau aku dah berjaya sampai ke tahap ni, this is how I pay back to community. Ini azam saya. Dan saya tahu, saya ni bukanlah hidup mewah. Komitmen saya tak besar, jadi duit ni bukanlah keutamaan. Tapi saya tak nak orang rasa sakitnya rasa macam tu. Especially yang dah ada anak, yang dah ada isteri. Isteri ni pandang kita penuh harapan. Bilalah laki aku ni nak withdraw asyik depo je. Kejap-kejap pinjam duit. MC juga. Kan jangan sampai aku pula yang belajar trade. Faham tak guys? So perasaan tu sakit. So daripada situ maka saya lahirkan FIT. Tempat yang mana saya latih trader untuk trade sendiri, bukan based on signal. Hari demi hari kita nampak result sikit-sikit. Kita nampak result dan kita nampak hasil. Dan uniknya FIT, setiap orang yang join FIT, kalau ada soalan saya tak bagi dia orang tanya dalam group. Always direct dengan saya. Sebab saya yang ambil tanggungjawab untuk melatih. Banyaknya masa Mr. Flahan nak jawab soalan semua orang, dah saya full time trader. Saya tak ada kerja lain nak buat. Kalau saya duduk menghadap chat, mati juga. Nanti kan FOMO. Jadi baik saya layan masalah orang. Orang tanya ni saya jawab. Orang tanya ni saya jawab. InsyaAllah setakat ni saya jawab lah soalan. Saya tak pernah sidai lah. Okay. Sebab tu dah kata Mr. Flahan ni dia rare. Dia lain. Jadi out of that, itulah azam saya guys, yang mana saya memang betul-betul nak give back. Okay, sebab saya tak ada keperluan nak pakai duit banyak-banyak.
Jadi saya tak perlu nak buat ads, nak tarik orang untuk join FLH, tak pernah. Semua yang ada dalam ni semua masuk secara organik, tak pernah ada ads pun. Tak ada keperluan untuk saya buat ads. Kan? Alah, ads, korang tak pernah tengok ke ads? Sampai bila nak MC? Depo MC, Depo MC. Join saya punya course program. Contoh macam tu, ads satu. Iklan. Kalau Pak Mat Western, Fatah Amin popular. Kalau FIT Mr. Popular, 95% jadi bodyguard Abang Zaid yang suka bagi hint. Terima kasih. So, you guys decide lah. Okay, decide. Daripada ni nilaikan. Okay, dia tak ada orang kata, belajarlah kau akan jadi pandai kalau kau tak. Tapi, mostly lah analisis yang you all tengok semua based on Fibonacci. Sebab tu saya sangat tekankan belajarlah Fibonacci. Tolonglah belajar Fibonacci. Belajar sebab satu lagi Fibonacci ni banyak method, banyak mazhab. Yang saya nak tekankan belajar mazhab yang saya tunjuk kat you all ni. Satu mazhab ni je, kuasai mazhab ni. Dahsyat guys, Fibonacci ni, serius saya cakap. Dahsyat. Dia jadi mata ketiga kita untuk nampak. Tak ada siapa boleh jangka kenapa dia reject kat sini. Sebelum dia jadi lagi kita dah tunjuk. And betul-betul dia reject. Tapi kita akan belajar lah macam mana nak entry, risk dia kat mana, itu nanti dalam kelas lah. Dalam kelas lah kita buat. Kita belajar secara proper. Okay? Dahsyat. Fibonacci ni dahsyat. Boleh tak dia guna kat time frame lain? Boleh. Sangat boleh. Kita tengok dollar index sekejap. Time frame daily. Dia reject. Tak ada apa yang menarik lagi. Belum lagi. Dia hanya reject zone ni. Tengok Bitcoin. Masih lagi dalam fasa pullback. Tunggu dia naik. Korang tengok Bitcoin. Dia dah breakout 261. Ini adalah dia punya pullback zone. Sama juga kunci. Sini ada kunci. Dia akan membuat resistance become support dan dia dah buat. Sekarang tunggu dia nak naik. Dia nak naik sampai mana? Kita target sampai ke 76. Based on Fibonacci lah. Cikgu dah rasa macam duduk kat FIT pula. Oh ya. Satu lagi pasal FIT saya share dengan korang bukan nak ajak korang join. Tak. Tapi saya nak share je lah. FIT, dalam FIT setiap hari kita akan ada sesi assemble tau. Assemble ni macam perhimpunan pagi lah. Kita nyanyi lagu negaraku zaman sekolah. Kalau yang mana sekolah agama tu setiap pagi nyanyi baca Asmaul Husna kan. Assemble perhimpunan pagi. Jadi dalam FIT setiap hari kita akan ada assemble. Assemble ni adalah tempat di mana saya share trading ideas. Apa maksud trading ideas? Trading ideas ni kita buka goal, contoh kita buka goal. Kebanyakan orang dia blur. Goal nak buat apa Dia blur. Goal nak buat apa? H1 dia nak buat apa? M50 dia nak buat apa? Dia nak naik sampai mana? Jadi kat situlah tugas saya untuk sediakan satu trading ideas. Bagi tahu dekat trader-trader dalam FIT, kalau kita nak buy, kat mana tempat kita nak buy. Kalau goal ni dia nak naik sampai mana. Kita nak kena alert dekat mana, area mana. Faham tak? Itulah kelebihan FIT. Penting tak trading ideas ni? Penting guys. Sebab bila kita trade, itu adalah ilham. Ilham kita mesti datang hasil daripada pengalaman kita. Kalau kita baru join trading 1 bulan, 1 tahun, tak mungkin ilham kita sama dengan orang yang dah join 10 tahun. Orang yang dah trade 10 tahun. Setuju tak apa saya cakap? Yes. Ilham ni penting. Ideas ni penting. Nak trade apa? Macam mana nak trade? What are you going to do? Jadi kalau kita buka chart pagi-pagi, kita tengok, nampak macam nak junam, kita pun sell, contoh, kita pun sell. Elok kita sell, dia pacak. Itu yang selalu jadi. So, sebab tu bila saya buat FIT, saya fikir, macam mana aku nak buat FIT ni special? Okay? Aku sediakan trading ideas.
Trading ideas ni setiap hari saya buat. Kadang-kadang sehari, kadang-kadang 2 kali. Agak-agak kalau saya nampak, geramnya tak boleh ni, cantik ni, kena share juga dengan dia orang. Saya akan terus panggil, guys, assemble. Ala-ala Avengers. Traders assemble. Kalau Avengers, dia cakap Avengers assemble. Ini Mr. Flaha punya style, traders assemble. So diorang pun masuklah. Kita tunggu diorang masuk, baru kita start. Okay guys, hari ni, ini goal buat macam ni, goal buat macam ni. Kalau kita nak sell, contoh situasi semalam saya bagi tahu dekat diorang, kalau gold nak sell, gold perlu buka kunci kejatuhan. So ini kunci dia. Okay. Price buat kunci kejatuhan, price datang, kat sini tempat kita akan sell. Jadi kita dah ada ideas. Satu, pandangan macam mana kita nak sell. Contohlah, macam tu. Saya tak kata idea saya bagus. Tak ada. Tapi biasanya dia jadi lah. Biasanya 95% tu dia ikut arah lah. Cuma kita tak adalah 24 jam nak bagi idea, sebab saya hanya akan bagi idea bila saya nampak benda tu jelas. Kalau tak jelas, diorang pun tahu, tak nampak apa-apa lah ni. Jadi diorang trade lah sendiri-sendiri. Kalau jelas, saya akan panggil. Macam tu je. Dia macam signal lah lebih kurang, tapi saya tak namakan dia signal lah. Kita namakan dia ideas. Kita bagi panduan. Okay guys, panjang pula saya membebel, okay? Dah pukul 11.44 dah. Memang bila bercakap ni dia tak pandai nak stop. Okay, so itu saja session kita untuk malam ni. Terima kasih saya ucapkan untuk semua yang join. Saya harap perbincangan awal kita tadi, kenapa kita terkena banyak dengan gold, semua dah dapat jawapan yang jelas. Okay, dah tahu kenapa kita terkena. Jangan salahkan diri sendiri. Ini adalah pergerakan market. Okay, malam ni kita dah faham, okay, kenapa aku terkena. Dan kita always ada ruang untuk baiki diri kita dengan cara belajar. Okay, saya minta maaf kalau ada apa yang saya kata terkasar bahasa, terluka hati siapa-siapa ke, saya minta maaf. Tak ada niat, melainkan hanya untuk berkongsi sesuatu yang baik supaya jadi manfaat untuk kita sama-sama dapat buat profit, untuk kita sama-sama dapat mencari konsistensi dalam trading. Sebagai real trader guys, bukan sebagai orang yang follow signal. Okay, kita jumpa dalam sesi yang akan datang kalau ada rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan yang penting buat sampai jadi.